Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suratul Nahl ayat 18, InsyaAllah ayat 19 InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Sadaqallahul azim. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka lah yang diciptakan. Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukan kekal hidup. Dan mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan menerima balasan. Tuhan kamu yang berhak disembah ialah Tuhan yang satu Maha Esa. Oleh itu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka ingkar dan sikap zahir mereka sombong takabur menentang kebenaran. และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮ์นั้นพวกมันไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยแต่พวกมันกลับถูกสร้างต่างหากพวกมันตายปราศจากชีวิตและพวกมันไม่รู้ด้วยว่าเมื่อใดจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาอีกพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวคืออัลลอฮ์ดังนั้นบรรดาผู้ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกหัวใจของพวกเขาปฏิเสธไม่รับรู้โดยที่พวกเขายิ่งพยองอัลลอฮ์ Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman
واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله الحمد لله empat keratan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 19 sampai kepada ayat 22. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran mukjizah dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu Jibril alaihi salam. Itulah dia ayat yang kita baca tadi. Dan dialah Allah berjanji dengan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa hamba dia yang baca ayat dia, qiraat dia yang hanya satu huruf, maka dia akan balas 10 kali ganda sebagai balasan yang begitu besar, banyak indahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah sentiasa bersama dengan kita di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sentiasa mencucuri rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurun, iman, ilmu dan amal as-salih. Serta berilah kekuatan yang begitu kuat supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan juga syaitanir rajim, yang mana dua ini adalah menjadi musuh, menjadi seteru yang senantiasa duk menyeleweng, duk menyesak, duk mengganggu, duk was-was, duk menipu, khianah dalam hidup harian kami. Susah untuk nak menuju kepada jalan as-siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang kamu redha, iaitu syurgamu, jannah darun na'im. Dan berilah kekuatan supaya kami dapat mempelajari, membaca, mendengar, tadabbur ayat-ayat kamu setiap pagi, setiap hari selepas sembahyang subuh secara berjamaah di masjid, serta angkat darajah yang begitu tinggi mulia di sisi-Mu kepada sekalian kami, sama ada di dunia ini dan di akhirat, dengan melalui ayat-ayat kamu. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung lagi tadabbur kita dalam surah An-Nahl pada pagi ini, ayat 19, yang mana sebelum ni kita pun dapat tahu Allah Subhanahu wa taala dialog atau cuba-cuba peringatan kepada kita tentang nikmat yang dia bagi pada kita adalah sangat banyak. Kalau kita nak bilang, nak hitung nasihat kita tu tak kuasa. Sebab itulah perlu kepada kita kena syukur, wajib kena terima kasih kepada Allah setiap masa, setiap keadaan, kerana nikmat dia itu adalah banyak sekali. Kita syukur nikmat kepada Allah dengan melalui hati kita, lidah kita dan juga perbuatan kita. Dapat kita syukur tu nikmat, satu nikmat pula. Herat tu. Tuhan karunia kita nikmat yang begitu banyak, kita boleh syukur. Boleh syukur tu satu nikmat pula. Alhamdulillah. Sebab tu banyak dari kalangan hamba Allah, banyak nikmat Tuhan dia, tapi tak kuasa nak syukur. Tak dapat nikmat syukur pula sekali lagi. La ilaha illallah. Sebab itulah innallaha la ghafurur rahim. Maka pada pagi ni Allah Subhanahu wa taala wayak pula dia kata wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah amat mengetahui apa yang kamu tu tersimpan di dalam hati, sembunyi
kita dak sipel hati tu. Dan wa ma tu'linun, apa yang kamu zahirkan. Ni memang manusia pun tahu. Kalau depan dia zahir, dia tahu. Tuhan lebih tahu lagi. Tetapi yang sunyi tu, yang sembunyi, yang tersipat di dalam hati kita tu memang benar ni manusia tak tahu. Tapi yang tahu hanya siapa? Allah. Wallahu ya'lamu ma tusirru. Allah. Kita tertaruh dalam hati tu. Kadang-kadang kalau nak pergi sini ke Allah, panggil benda sengkak baik atau sengkak jahat dalam hati kita. Jadi dua perkara ni ya. Benda-benda hak mai terlintas dalam hati kita tu, ya ada dua perkara ya. Sebab itulah Tuhan sebut dalam surah Al-Hujurat, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Tuhan khitab panggil kepada orang beriman, hey orang beriman, maka kita pun terimalah seruan Allah tu. Ya Allah, Tuhan kata gapo? Nak ayat gapo kepada kita orang beriman tu? Ijtanibu katsiran. Hendaklah kamu jauhi banyak daripada gapo? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, daripada seka. Benar seka ni Tuhan suruh minta jauh banyak daripada seka-seka. Lebih lagi seka tak ada molek itulah. Sebab Tuhan kata sebahagian daripada seka itu ismun adalah dosa. Bermakna benar yang kita tersipat dalam hati kita tu terbagi pada dua, sama ada seka kita tu benar baik dan seka kita tu benar tidak baik. Dia terbagi pada dua satu dah. Jadi sekeeh baik itu anak kecek dah. Boleh pahala siap dah. Tapi jadi masalahnya sekeeh yang tidak baik tu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada kita tu suruh sekeeh baik sesama manusia dan suruh kita tu sekeeh baik kepada Allah. Sesungguhnya Allah tu senantiasa bersama dengan hamba yang sekeeh baik lebih-lebih lagi kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku hamba kena duduk situ. Ulama kata jadi 70 kali seka baik gitu. Usaha iblis apa terhad 70 kali seka. Kalau awak tak molek kita, misalnya kita kata, atau wah ini tengok tu sombong dah tu. Sombong dah tu. Tengok tu, perangai tubik dah. Seka tak baik. Tapi kita nak jadi baik seka dia tu, siapa kita letak 70 kali seka baik, ulama kata. Boleh hadiah tak ada, boleh hadiah dia sibuk, boleh hadiah dia clear, boleh hadiah sampai 70 kali. Tu mai perasaan seka jahat kepada kita terhadap sesama saudara kita. Nak seka baik. Allahu akbar. Kadang-kadang kalau kita tengok air muka kita tahu dah, air muka yang tubik orang ni. Duk mula-mula yang kita kemarin bahawa ini apa air muka baik lain. Di situ seka air kita lah tu. Seka air kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengetahui benda-benda yang sembunyi atau benda-benda yang tersipat di dalam dadamu tu. Memang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Itu seka itu ya. Sebab itulah seka baik, alhamdulillah. Yang kita takutnya seka yang tidak molek. Maka yang seka tidak molek tu ulama kata ada dua pula. Seka tak ada molek tu. Kalau seka tak ada molek tu tubik dua pula. Sebab dosa atau tak dosa tubik pula. Dalam hati kita tu. Ya tubik dua hak tak baik. Hak tak baik kita seka tak baik tu imma berdosa, imma tak berdosa. Bermakna hak tak berdosa lagu mana? Bermakna hak tak berdosa lagu mana? Seka yang tidak baik kita yang tersipat di dalam hati kita yang tak berdosa tu, bermakna kita seka dia apa? Bermakna kita seka dia tu dengan tidak kita tu yakini kata dia tu perbuatan itu adalah benar juga. Kau tu tak dosa. Seka kata ya ni sombong ni atau benci kok kurang ni. Tetapi perbuatan yang kita bahasa tak benci kita tu bukan hati kita tu mengakui kata dia perbuatan itu adalah benar, ada ahli. Maka tak apa sekarang itu.
Tetapi kalau kita mengakui kata sekai kita tu tak baik dia tu, serta kita yakin kata yo ni cuaklah beci kok aku ni. Deki kok aku ni. Benar hati kita tu, situ dosa selalu dah. Serta dengan waktu bik mulut pula dah. Kayak kau ya tu. Deki kok aku tu. Ya tu nak mengikut aku tu. Ya tu ada apa-apa tak jahat kok aku tu. Koyak kok pula dah. Dengan melalui di bibi mulut lidah dia tu siapa kok pula. Oh ni ulama kata cerak sekai ini adalah dosa yang disebut dalam surah Hujurat tu. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguh sekai jahat yang suka serta yakin kata perbuatan itu ke atas kamu tu, maka ini adalah dosa. Dia kata subhanallah. Apa tak tu? Sekai tu bik dua dah. Sama ada benar molek, sama ada benar tak molek. Kalau tak molek tu pecah tu bik dua pula. Serta kita tu yakin kata perbuatan dia tu memang benar, maka berdosa. Kalau benar itu tidak benar, hanya sekai saja, terlalu terlitah dalam hati kita saja je, maka benar itu tak ada berdosa. Allahu Akbar. Itulah Allah Maha mengetahui benda-benda yang ada dalam hati, tersipai di dalam hati kita. Yang manusia tak tahu. Wallahu ya'lamu ma tusirrun, dia kata. Subhanallah. Penuh hati ni kita kena jaga. Hati ni payah, hati ni. Subhanallah, hati ni kan. Sebab itulah Nabi kata, iza salahat salahal jasad kulluh wa iza fasadat fasadal jasad kulluh. Apabila baik maka baiklah segala anggota dia. Apabila rusak rusaklah segala anggota dia. Gapo? Ala wahiyya al-qalbu. Mengetahuilah benda tu adalah hati, Nabi kata. Satu tokoh daging yang ada dalam badan kita. Allahu akbar kabira. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah atau berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Tak boleh buat gapo, berhala, makhluk yang duk sembah, duk ucap, duk wai, duk kerap, duk minta, gapo semua tu Allah, ya tak ada duk boleh buat gapo hari. La yakhluquna syai'an. Aku ni buat segala-galanya, tu dia kata. Tapi hok ni tak ada duk boleh buat gapo hari. Bahkan wahum yukhlaqun. Dia tu dibuat oleh kamu, mu duk buat dia. Kundai sang kau. Tajinan kau tam arai mai dai. Musim panah tak situ, musim sejuk tak situ, musim bah tak situ. Heret kau tu. Duk rakong situ. La ilaha illallah manusia. Sebab itulah yang musyrik Mekah dulu, Allah Tuhan dia siapa 360 ekor duk keliling Kaabah. Dia tak Tuhan ni, Tuhan jenis pasal waktu turun air hujan. Tuhan ni pasal jenis waktu turun rezeki. Tuhan ni pasal jenis musiakan segala penyakit. Tuhan 360 Tuhan dia bukan sikit. Wak. Dia minta pula dah. Wak. Dia minta. Lepas tu bukan sekadar dia minta. Dia letak pula dah nama Tuhan ni untuk ni. Dia sendiri belakang. Tapi subhanallah, yang berkatuk, yang tak dapat hidayah, ia tersesat. Habis itulah la ilaha illallah. Sebab itulah Tuhan untuk kita tu mikir tentang ayat ni. Wi hamba dia tu mikir, wi jelas sungguh tentang ayat semua tu baik mana. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a. Dan berhala-berhala yang semua daripada Allah, dia tidak boleh buat gapo sesuatu pun. Dia tak boleh buat gapo kali. Dia sendiri nak apa tak boleh. Sebab ia dibuat oleh kamu. Kita sepatut kita semua Tuhan. Sebab apa? Tuhan buat kita. Mu ni buat dia, mu dia semua dia lah dah. Sepatut ia semua mu. Sebab kau dah semua kita lah. Tetapi yang balik, masya-Allah, buat apa tu? Sebab tak dapat hidayah daripada Allah. Hidayah tertutup. Hidayah
sudah pun jauh daripada mereka. Wal'iyazbillah min zalik. Seperti hidayah ni kita ni minta seumur. Dah hidayah ni kita nak minta seumur, kita nak minta ada semaya tu lah dah. Sebab itulah ulama yang bagi hidayah pergi pada 3 pula. Ulama yang bagi hidayah pergi pada 3 pula. Yang pertama hidayatul al-bayan. Yang kedua hidayatul at-taufiq wal ilham. Dan yang ketiga, yang kedua lah. Yang pertama hidayatul bayan, ingat malak lah. Hidayatul bayan. Yang kedua hidayatul taufiq. Dan yang ketiga hidayatul kashful anil hujub. Apa hidayatul bayan? Hidayatul bayan ni mana kata hidayah yang kita dapat boleh tahu hok mana benar, hok mana betul. Hok mana benar, hok mana salah. Hok mana zulumat, hok mana dalal. Hok mana hidayah. Hok mana gelap, hok mana cerah. Hok mana benar, hok mana salah. Itu panggil hidayatul bayan. Benda ni kita tahu belaka. Kita dapat tahu kata mengaji tafsir tiap-tiap pagi adalah satu benda molek. Semaya Jumaat di masjid adalah satu benda molek. Baca Quran setiap kali adalah satu benda molek. Tak mari masjid, tak semaya benda tak molek. Ngupak kawan adalah benda tak molek. Deraka pada tok lelaki adalah benda tak molek. Deraka pada ibu bapa adalah benda celaka. Semua kita tahu belaka. Dipanggil hidayatul bayan. Semua kita tahu belaka. Tetapi hok jadi masalahnya hidayatul taufiq, tak dapat ilham daripada Allah. Jadi benda tu kita nak buat tak boleh. Sebab apa tak dapat hidayatul taufiq? Tahu kata deraka tok lelaki dosa besar, deraka. Tahu kata orang ngupak adalah dosa besar, buat. Tahu kata semaya Jumaat adalah kelebihan besar, lebih bagi subuh, tak semaya juga. Tahu kata ngaji Quran pahala besar, tafsir dengan ayat-ayat Quran adalah wajib bagi kita, tak dengar juga. Itu memang tak dapat hidayatul taufik, tak dapat ilham daripada Allah kepada dia. Subhanallah. Hak ni hak susah. Hak nilah cara nak boleh. Duk deraka situ, lawan Tuhan situ, tak saya mengaji agama situ, tak saya ambil reti situ, sampai tak dapat hidayah at-taufiq. Sebab itulah dalam hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, hidayah at-taufiq dah. Hidayah at-taufiq. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kami kepada jalan-Mu yang betul. Itu at-taufiq. Sebab itulah dalam kadang-kadang kita pun buka pengajian kita, syarah kita gapo. Maka apa ni, alhamdulillah, kita puji kepada Allah dengan kita dapat hidayah dan juga taufik daripada Allah. Dapat hidayah dan juga taufik. Hidayah tu boleh dah. Kalau nak selagi tu taufik pula. Hidayah tu taufik tu. Nak boleh selaras kita dengan Allah tu biar sekali. Kita nak Tuhan pun boleh buat benda tu. Maka kita dapat hidayah at-taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta ihdinas siratal ni. Tapi hari-hari ni kita tak boleh buat. Duk lawas situ. Allahu akbar. Na'udzubillah. Ihdina ya Allah. Itulah di antaranya kita duk kata alhamdulillah allazi hadana li hadza. Ini ialah dah hidayah taufik belaka tu. Waktu ayat pada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak dapat hidayah, tak dapat nak hidayah yang orang mutuk saya. Hidayah itu taufik dah. Pak saudara dia tahu kata Nabi adalah hakun, seorang rasul yang benar daripada Allah. Dan dia adalah anak saudara dia, cucu dia. Tetapi dia turut orang Nabi, tak turut juga. Dia tahu Nabi benar. Bayan, nyata. Allah kata Nabi adalah pesuruh Allah yang bawa ajaran agama Islam yang benar. Tapi dia mucarak. Tak ada mucarak sebab tak dapat hidayah taufik daripada Allah. Ya Allah akbar. 1 2. Yang ketiga dipanggil hidayah tu kashful anil hujub. Gapo hidayah dipanggil terbuka dengan siapa dia tu nampak benar alimul ghaib. Ni matrabat wali aulia dah. Dia boleh tahu nampak seekek-ekek benar tu depan dia.
Dia tak nampak dengan mata kasar ni, nampak dengan mata hati tu. Nabi pernah tanya seorang sahabat Haris, bagaimana pagi ni wahai sahabatku yang nama Haris tu? Dia kata, ya Rasulullah, kami ada keadaan berime kepadamu dekat hari akhirat. Kami dalam keadaan berime. Bagaimana berime? Allah, ya so. Kami dalam keadaan berime, bermakna kami dah ni sudah nampak. Seolah-olah kami tu nampak syurga depan kami, neraka depan kami. Bagi penghulu ahli syurga penuh dengan nikmat Allah, bagi penghulu ahli neraka adalah dalam keadaan siksa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasful hijab, kasfu anil hujub, tu yang terbuka, benda tertutup tu dapat hati dia tu nampak seperti dengan syurga dia dekat neraka. Allah, ni martabat tinggi. Sebab itulah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka doa kepada Allah dalam keadaan takut dia dekat tamak, takut kepada azab Allah dan tamak nak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni masya-Allah, kaum musyrikin Mekah walladzina yad'una min dunillah, dia kata la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya, kata Tuhan. Allah pun semua tu mampu. Ghairu ahya, tak hidup. Allah, oh mikir. Mampu, ada hidup kali. Amwatun, makhluk yang tetap akan mati. Tak ada gerak sikit habuk. Apa dah minta dia? Ghairu ahya, tak hidup selama-lamanya. Buatlah lagu mana, usahalah lagu mana. Tak hidup sebab ia dicipta oleh kamu, buat dia sendiri, kamu letak nama tu. Dan dia juga wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Orang-orang hidup sembahmu tu dah dia tak tahu kata bila Allah Subhanahu wa taala akan bangkit mereka itu pada hari akhirat nanti. Kiamah berlaku bila, hari akhirat akan berlaku bila. Dia tak tahu wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala dialog atau berbahas pandangnya atau penjelasan kepada orang yang sembah selain daripada dia. Semoga mereka itu ambil mikir dengan cara halus mengatakan bahawa sesuatu adalah benar-benar sungguh. Ya Allah Subhanahu wa taala ada ayat dia. Dia tak ada doa gapo dan dia dibuat dan dia adalah makhluk yang mampu tidak hidup dan dia tak dapat beritahu kepada kamu tentang hari akhirat bilanya berlaku. Itulah saja betul daripada Allah, 3 ayat saja bagi ini. InsyaAllah kita sama lagi sekiranya dapat taufik hidayah daripada Allah, betul daripada Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.